Okay, ahli group baru ada 3 orang. Saya pun dah live juga dekat Facebook group. Macam mana nak share to a group, share to a page, share on a friend timeline, send in messenger, write post, share now. Oh, dia tak sama. Dekat Facebook page ni dia live dia tak sama dengan dekat Facebook group live dia tak sama kalau compare dengan Facebook page. So kalau dekat page saya boleh copy, saya boleh share link untuk live ni. Kalau dekat page tak dapat. Tapi yang bagusnya untuk kalau untuk group, hanya group sahaja yang boleh nampak. So siapa-siapa yang ada dalam group sahaja boleh dengar dan boleh tengoklah apa yang kita live malam ni. Kalau dekat page, semua orang yang ada dalam page, dan kadang kita boleh invite orang lain juga yang dekat luar page. Okay. Ya, ada komen tapi saya tak nampak. Okay, selamat datang semua. Saya ingat kejap lagi kita start lah, 9.30. Sekarang baru 9.27. Topik malam ni agak nak cakap penting tu, penting lah juga kan. Tapi agak menarik lah. Saya rasa agak menarik lah. Okay. Sebab kadang kita buat trend apa semua kan. So kita nak tahu macam mana cara kita nak detect trend tu. Okay. Okay, sementara tu boleh kalau share macam mana? Tuan-puan boleh share ke live kalau saya buat dekat dalam group ni? Sebab kalau dekat page kita boleh share dekat orang luar. Kalau dekat group saya tak tahu. Okay, mana rakan-rakan ahli group ni? Tak ada lagi. Baru ada Tuan Farhan, Tuan Firdaus, Tuan Haris Nur Ramazihan. Tuan. Dekat Facebook baru ada 14 orang. Saya memang expect kalau dekat group Facebook ni tak ramai lah, sebab kita kan buat secara tertutup kan, close. Kalau dekat page dia open. Kalau open ni kita tak boleh nak control siapa yang tengok. Sekejap saya share dulu untuk ahli-ahli group yang lain tak perasan. Rasa macam lama betul saya tak live kan, tapi sebenarnya baru last week. Mungkin sebab saya busy kot sepanjang beberapa hari ni. Okay, ada seminit lagi baru kita start properly lah. Apa khabar semua? PKP besok dah lusa dah nak start dah. PKPB bersyarat. Salam. Untuk Selangor dan Sabah, lain-lain masih okey lagi. Okay, selamat datang semua. Okeylah, kita start lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih pada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Seperti mana yang saya janjikan, tajuk pada malam ni adalah berkenaan dengan trend, sambungan kepada tajuk yang lepas. Okay, last week kita ada bincang berkenaan dengan trend kan. Trend is your friend until it's banned. Maksudnya trend tu adalah rakan kita. Kalau kita trade saham berdasarkan chart lah kan, kita tengok dekat chart tu, trend itu adalah rakan kita dan kita boleh ride trend tersebut sehinggalah dia patah. Macam mana kita nak tahu trend tu masih sustain ataupun trend tu dah patah?
salah satu cara dia kita buat trend line lah kan, seperti mana yang saya dah share sebelum ni, kita buat satu garisan trend line. So daripada garisan trend line tu kita dah boleh expect dia dah patah dekat situ. So ada satu lagi cara yang kita boleh tahu macam mana kita nak detect trend tu masih in trend ataupun dah mula patah trend, ataupun cara paling mudah lah sebenarnya, bukan nak cakap paling mudah tak juga, salah satu cara yang saya boleh cakap agak detail sikit lah kan, dia lebih terperinci sikit untuk kita detect trend adalah melalui pivot point. Kalau tuan puan tak pernah dengar istilah pivot point ni, mungkin first time dengar kan. Pivot point ni dia salah satulah daripada istilah yang digunakan dan ada diajarkan dalam buku Volume Price Analysis VPA yang ditulis oleh Anna Collins. So saya ingat dalam beberapa tajuk last kita punya diskusi saya ada sebut berkenaan dengan buku ni. So dah ada dah salah seorang daripada tuan-puan kan yang dah baca habis. So salah satu konsep yang ditekankan oleh Anna Collins, macam mana cara kita nak detect pergerakan trend adalah melalui pivot point. Nah, mungkin sekarang tak nampak lagi kan macam mana cara dia. So sekejap lagi saya akan tunjukkan. So sementara itu rakan-rakan ahli group kalau baru join, saya minta tolong mute-kan mikrofon. Okey. Dekat group ni saya tak boleh nampak komen lah. Macam mana saya nak tengok komen lah? Dia tak muncul di yang komen ni. Saya dah tekan komen tapi tak muncul pula. Sekejap saya cuba tengok balik. Mana? Sekejap live stream masih berjalan tapi saya tak jumpa kat mana dah. Dia biasalah kan kalau kita testing yang benda baru ni dia pening sikit. About discussion event. Ni satu ni. Sekejap saya buka balik sebenarnya Facebook, dia dah hilang dah kat mana tadi. Kat group. Dia okey. Okey. Baru nampak tuan-puan punya komen. Tadi saya tak nampak komen. Oh ramai. Waalaikumsalam. Okey. Tengok sikit emoji. Suka tengok emoji ni. Okey, so tajuk pada malam ni, untuk tidak melengahkan masa, saya terus ke kita punya PowerPoint. Jangan saya buka dulu PowerPoint. Tajuk dia simple je. Cuma sebelum pergi kepada tajuk tu saya kena explain dulu benda yang basic. Okay. So, seperti mana yang kita dah discuss sebelum ni, trend, macam mana cara kita nak mengenali trend. Okay, salah satu cara dia adalah kita tengok dekat chart, kita detect pergerakan harga tu, dekat mana dia buat low, and then kalau sekiranya selepas low tu dia buat kenaikan ke atas, kita tandakan sebagai high. Okay. Selepas itu kalau sekiranya dia buat retraction ataupun dia buat correction, istilah-istilah dia tu kan, mungkin saya boleh tulislah dekat sini istilah-istilah. So okay, dia mula-mula macam ni. Okay, saya cuba mute dulu semua supaya tak ada noise. Okay. Paling senang saya lukis macam ni. Okay. So, kalau kita tengok dekat chart, ini saya tunjuk yang saya tunjuk gambar rajah dululah kan. Ni kita conteng dulu. Katakan kalau kita tengok ticker chart lah. Kalau ticker chart ni dia senang sebab kita dah nampak
dekat mana dia buka, and then ke mana arah pergerakan pada hari tersebut. Okey, pada hari tersebut. Contoh, kalau buka pukul 9 pagi, okey, katakanlah buka pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi kat sini, ini pukul 5 petang. Ini kalau untuk tiket cat lah kan. So tiba-tiba harga buka katakan pada harga 50 sen. Kalau tiket cat harga dia duduk kat sebelah sini, 50 sen. Sebelah sini kosong lah kalau tiket cat lah kan. So buka je dekat situ. Tu dia ada satu dot. Okay, satu dot. So untuk kita detect trend, masa ni tak ada lagi. So ini kira sebagai starting lah. Dia mula baru nak start kan. Tiba-tiba harga pun naik. Okay, harga naik. Dalam 9.5 ke macam tu kan. Habis je dia buat kenaikan ni, kita dah tanda kat situ high kan. Dia buat high. And then selepas dah harga dah naik, orang yang dah beli sebelum ni, tak kira lah sama ada dia BTST ke ataupun dia dah masuk dekat bawah kat mana-mana kan. And then dia dah nampak profit. Psychologically, bila dah nampak profit, orang akan realize lah profit tersebut. Maksudnya dia akan jual lah kan. So bila dia dah jual, akan berlakunya profit taking. Okay, profit taking ni, dia tengok keadaan. Kalau sekiranya trend tu masih strong, profit taking yang berlaku ni akan membentuk low yang kita panggil sebagai first low. Okay. Tapi kalau sekiranya profit taking tu terlampau banyak, dia akan drop terus lah. Okay. Maksudnya dia dah melepasi dah dia punya starting point dia tu. Kalau dah melepasi starting point tu, kiranya dia dah buat trend yang baru dah lah. Trend ni dah tak valid dah. So ini pula yang akan jadi new starting point. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi kalau let's say dia tak break. Okay, dia tak break, dia punya low, dia punya starting point tu, dia pun buat low, and then sekiranya harga meneruskan kenaikan, katakan dalam pukul 11 macam tu kan, 11 pagi, harga meneruskan kenaikan, dia buat higher high. Okay, so higher high macam mana kita nak tahu dia higher high? Kita kena buat satu garisan lah dekat situ. So apabila harga dah naik melepasi high yang pertama, okay, ini kira high yang pertama, ini kira high yang kedua lah, maksudnya higher high lah, ini low yang pertama. Okay, and then sekiranya dah melepasi high yang pertama, dah naik buat high ni ataupun high yang kedua, dia akan drop. Dia akan drop ni kenapa? Sebab orang dah profit. Okay, dari mungkin ada yang ambil kat sini ke, ataupun yang beli awal-awal tadi tak jual lagi ke, so dia dah nampak dah tinggi, dia akan jual. So psychologically memang macam tu. Ataupun peringkat awal ni dia ada apa ni, contohnya traders dah nampak harga dah mula naik kan. So dia tunggu harga retrace sekejap, buat low, and then baru dia masuk. So bila dia dah masuk kat sini, so dekat atas ni dia tunggu masa untuk jual lah. Maksudnya dia dah profit lah kan, dapatlah beberapa bid dekat situ. So akan berlakunya profit taking. Apabila berlaku profit taking, dia akan membuat higher low dekat sini. Okay. So apabila adanya starting point, ada high yang pertama, ada low yang pertama, high yang kedua dan low yang kedua. Low yang kedua ni dipanggil sebagai higher low lah. Okay, saya tanda dekat sini lah. And then yang seterusnya lah. So dia akan naik lah selagi mana adanya pergerakan naik dan high yang seterusnya melepasi high yang sebelum itu. So dia akan ada higher high lah. Kalau tuan-puan dah belajar tentang support and resistance, ini dikira sebagai resistance. Okay. Apabila dah dia naik ke atas, yang sini kalau harga tak break ke bawah ni, ini dah menjadi support. Okay, ini menjadi resistance, ini menjadi support. Ini menjadi support, ini menjadi resistance. Sekiranya harga dah break yang resistance ni, automatic resistance ini akan menjadi support yang baru. So istilah dia adalah resistance become support, atau istilah dia RBS lah. Kalau dalam medical ni kita panggil random blood sugar kan. Ambil yang cucuk tangan tu kan, nak cek darah, gula darah tu. Tapi kalau dekat istilah chart ni kita panggil resistance become support. Okay, daripada bawah dia naik, bila harga dah break tu dia dah jadi support lah. Okay, katakan dah pukul 12.30, so harga pun berhenti dekat situ, dah rehat kan. So buka je pukul 2.30, mungkin ada news ke apa ke kan, contohlah ada orang nak angkat sumpah ke kan, macam tu, berlakunya ketidak stabilan dari segi emosi traders kan, orang pun jual beramai-ramai, so dia pun jual beramai-ramai, so jadi another low.
Tapi selagi mana low ni dia tak melebihi high yang ini, ataupun kalau dia break pun dia naik balik, so kita masih boleh cakap dia masih uptrend lah macam tu. Okay. So dia akan buat another high. Okay. Ini dah jadi higher low dekat sini. Okay. Higher low. So keadaan yang ini kita panggil sebagai uptrend. Okay. Kita panggil sebagai uptrend. Kalau nak paling mudah, salah satu caranya kalau dekat chart, kita boleh je buat trend line dekat sini. Buat je lah garisan trend line dia macam tu. Okay, buat garisan trend line dia. Kalau nak lebih jelas lagi, kita buat 2 garisan trend line. Silap. Okay. Kita buat 2 garisan trend line. So kita boleh nampak dia membentuk channel. Okay. Cumanya, kalau dekat platform, kita tak boleh lah nak lukis macam ni kan. Sekejap saya tunjuk satu. Okay, saya nak login dulu saya punya platform M+. At least tuan-puan nampak lebih clear lah. Okay. Okay. Dia kan, kenapa kita nak betul-betul masterkan cara baca platform? Salah satu sebabnya adalah kerana daripada platform tu kita boleh nampak candle apa yang terbentuk pada hari tersebut. Okay, saya ambil contoh apa yang cantik hari ni. Astino lah. Astino. Tapi closing dia quite low. Okay, plus Astino JCY. JCY okay. JCY agak menarik. Okay, kita ambil JCY. Okay, macam saya cakap tadi lah. Kita dah tahu dia open dekat sini kan. Lepas tu dia pun drop sikit. And then dia pun naik balik. Dia dah break dah. Yang ni saya paste dulu kat sini. At least nanti kita ingat. Ni. Okay. Tak perlu nak conteng kali kedua. Okay. Okay, saya ambil ni. First dia buka dekat sini. Dia punya starting kan. And then dia drop. Tapi sekelip mata ada kemasukan volume dekat situ. Tak nampak tak? Tak nampak? Oh, saya lupa nak share. Okay, kejap. Okay. Sorry. Nampak kan? Okay. Ini adalah chart JCY. Okay, chart JCY. Kita tengok pagi tadi. Apabila dia buka je, harga pun drop ke bawah. Dia drop satu big daripada 740 menjadi 735. Tapi lepas tu dia buat kenaikan balik. Okay. Dah ada, kita nampak dekat sini ada volume kemasukan. Maksudnya orang dah mula buy lah kat situ kan. And then disebabkan volume buy ni lebih besar daripada volume sell yang awal pagi tu. Okay, kalau kita nampak dari segi ketinggian tu pun kita dah nampak dah kan. Buy tu lebih tinggi. So dia menyebabkan berlakunya situasi di mana demand melebihi supply. Okay, buyer mewakili demand, seller mewakili supply. Apabila demand mewakili supply ataupun buyer melebihi seller, dia menyebabkan harga akan naik ke atas lah kan. So harga naik. And then harga yang naik ni, dia mengambil sedikit masa untuk dia break resistance yang ada dekat sini. Okay, situ adalah resistance yang pertama. Okay, kalau kita tengok dekat sini, sepatutnya dia bermula dengan downtrend. Okay, sepatutnya dia bermula dengan downtrend. Tapi disebabkan ada kemasukan volume yang besar dekat situ, dia berubah trend. So, starting point yang ini kita dah tak pakai, kita ambil starting point yang baru dekat situ. Okay, dekat bawah tu lah. Kalau paling bagus saya ambil dekat sini lah. Itu adalah starting point yang baru lah. Okay. So, dari situ baru kita tengok dekat mana high dia. Ini high yang pertama. Ini low yang pertama. Ini high yang kedua. Ini low yang kedua. Ini high yang ketiga. Ini low yang ketiga. Okay. So, ini kita boleh consider sebagai uptrend. Okay. And then dia buat high, dia buat low. Low ni, kalau kita tengok tadi, dia dah break lah dia punya trend line ni. Okay. Dia dah break dia punya trend line kat situ. So, kalau sekiranya tuan-puan ada dari awal kat sini, awal-awal nak ambil profit pun dah boleh dah sebenarnya kat situ lah. Okay. Tapi kalau dalam istilah ticker chart, ini kita panggil sebagai fasa accumulation yang sementara. Itu nantilah, itu dah lah group lah kan saya ajar tu. Cumanya kita boleh nampak secara ringkasnya, okay, secara ringkasnya kita boleh nampak dekat sini daripada starting point ni dia buat high. And dia buat low, dia buat another high yang mana high ni adalah higher high. Dia lebih tinggi sikit daripada dia punya low. Dia punya yang previous high dekat sini. Okay.
Kalau saya buat garisan pakai pembaris yang Microsoft punya pembaris ni, okay, and then saya buat garisan pula kat sini, kita boleh nampak sini low, sini dia buat higher low. Okay, ini walaupun dia nampak macam agak sideways, basically dia adalah uptrend. Okay, basically dia adalah uptrend lah. Sebab dia buat high, low, higher high, higher low. Basically dia adalah uptrend lah. Ini yang JCY. So, macam mana kita nak detect kalau sekiranya kita tengok dekat chart berdasarkan candlestick. Yang ini kita tengok ticker chart. Kalau dalam group, memang saya dah discuss dah benda ni. Saya dah sediakan penerangan yang agak detail berkenaan dengan ticker chart untuk ahli-ahli group tengok. So, boleh ulang-ulang kan sampai faham. Jadi dalam group tu memang kita akan sentiasa discuss juga. Cuma kalau dekat chart, macam mana cara kita nak detect? Sebab kalau dekat chart macam ni, contoh macam Systat ni kan, kita tak tahu dekat mana dia start. Sebab dia adalah kesinambungan pergerakan harga daripada first permulaan IPO sehinggalah sekarang. Kan? Sehinggalah sekarang. So macam mana kita nak detect kan? Sekejap saya cuba tutup dulu. Saya indikator banyak-banyak ni. So kita kurangkan indikator supaya tuan boleh nampak dengan lebih jelas lah kan. Tak apa, nanti bila sampai satu topik, dalam banyak-banyak topik ni, ada satu topik sebenarnya. Yang kita ada 30 topik. So dalam 30 topik ni ada satu topik yang saya akan ajar berkenaan dengan indikator yang saya pakai tu. Ni nombor 27 lambat lagi. So jangan risaulah. Okay. Okey, sebenarnya nak terangkan benda ni, tapi sebelum pergi ke sini, saya kena terangkan dulu yang lain-lain tu. Okey, nak refresh balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, contoh kalau macam Systat, contoh Systat tiba-tiba buka je ada Systat dekat sini. Macam mana cara kita nak detect dia punya trend dia? Sama jugalah, okey, sama juga. Cumanya dia masalah dia satu je. Kalau chart tu dia adalah chart yang continuous, kita tak tahu dekat mana starting dia. Cara paling senang adalah kita buat trend line. Okay, contoh macam Systat sebelum ni, dia adalah dalam trend menurun kan. Kita nampak dia dalam trend menurun dan dia punya penurunan ni agak lama lah. Okay, dia punya penurunan ni agak lama. Daripada sini sampailah ke sini dia buat penurunan tu kan. So kita nampak daripada dia duduk turun tu, okay, tiba-tiba dia break dia punya downtrend line. Okay, ini dia punya downtrend line. So, kena ingat balik kan, untuk kita buat lukisan trend, kalau kita nak plot ataupun kalau kita nak lukis downtrend line, kena lukis di atas bahagian atas candle. Okay, macam saya buat tadi lah. Kalau nak lukis uptrend line, kena lukis, ini dia macam ajar sekolah kan, di bahagian bawah candle. Tak kisah nak ambil dekat body ke, tak kisah nak ambil dekat dia punya echo ke, dia punya tanduk ke, apa semualah yang tuan-puan panggil lah kan. Ada orang panggil sumbu kan, ada orang panggil echo, ada orang panggil macam-macam. Okay. So let's say dia dah break kat sini. Jadi kita tengok dia dah break ni, maksudnya dia dah bergerak lama kan, dia dah bergerak lama. Adakah di sini kita boleh cakap dia adalah uptrend? So kita tengoklah, ini sebab consider dia dah break kat sini. Contohnya kalau saya ambil kat sini. Contohnya saya ambil sini. Dia baru-baru je break kan. Dia baru je break kat sini. Alamak, ada call pula. Kejap lagi yang saya angkat. Okey. Mana nak reject, swipe to answer, swipe down to reject, swipe down to reject. Saya mute dululah. Okey. Macam mana apa tadi? Okey, katakan dia dah downtrend lama lah. Ini daily punya chart untuk Systat kan, dia dah downtrend lama daripada bila tu. Dari atas-atas lagi kan, dia dah downtrend lama, tiba-tiba dia break. Ini dia break sikit lah kan. So dia break sikit,
Okay, cuba kita tengok seterusnya. Tapi dia dah break sikit tu, dia belum confirm lagi tau. Dia uptrend. Okay, dia belum confirm lagi uptrend. Tapi apabila dah break macam ni, kita dah boleh decide dia dah mula uptrend. Macam mana cara dia adalah kita tengok dekat mana dia punya lowest point. Macam ni kita dah nampak dah, sini adalah dia punya lowest point. Sini dia punya lowest point lah. Kita boleh tanda lah dekat sini kan. Ini dia punya lowest point. Okay. So dari situ kita boleh start buat kita punya starting point. Macam saya tunjuk tadi. Sini dia punya starting point. So dari situ kita dah boleh plot dah dia punya pergerakan high low tu kan. So saya boleh ambil dekat sini. Ni untuk trading view ni yang bagus ni dia ada benda ni. So benda ni saya boleh pakai lah. Katakan kita ambil dekat situ dia punya low. Okay, dia punya starting dia. Kita pun buat dia punya high. And dia buat low. Dia pun buat high, dia buat low. Dia buat high, dia buat low. Tuan-puan nampak tak apa yang berlaku? So, okay. Alamak. Macam mana saya nak lukis balik? Kita lukis balik lah. Tiba-tiba tekan je terus dia hilang. Okay. Apa yang berlaku adalah kita dah boleh nampak dia dah mula menjadi uptrend. Okay. Dia dah mula menjadi uptrend. Kena double click. Bila double click barulah dia stay kat situ. So basically dekat sini, okay, dekat sini kita dah cukup dah syarat dia. Kita dah ada starting point. Kita dah ada high, low dan dia punya high dengan low tu bergerak menaik. Okay. Kalau sekiranya kita buat channel untuk macam saya tunjuk tadi, sekiranya kita buat channel tu menunjukkan dia sedang menaik ke atas. Okay. And then seterusnya kita cuba tengok pergerakan candle yang seterusnya. So dia pun bergerak naik. Okay, dia bergerak naik. Sikit-sikit lah dia bergerak naik. So kita punya anak panah ni bergerak jugalah. Okay, naik turun macam tu. Okay, dia makin naik. So itu kegunaan kalau sekiranya kita tengok, kita detect downtrend line. Tapi make sure dia dah break lah dia punya downtrend line tu kan. Okay, kalau macam ni dia dah naik tinggi macam tu and then dia bergerak turun ke bawah. So yang bergerak turun ke bawah, okay, kita stop dulu. Macam mana nak stop ni? Agak situ. Okay, dia dah bergerak turun ke bawah. Apa yang kita nampak adalah pergerakan menurun ke bawah. Okay, kita lukislah dia punya tu. So kita dah dapat confirm dah itu adalah saya pergi left click terus dia hilang. So kita dah nampak itu pergerakan downtrend. Tapi dia adalah temporary lah downtrend kan. Temporary downtrend. Sebelum dia meneruskan lagi kenaikan ke atas. Sebab masa ni generally kalau kita tengok generally trend dia masih lagi dalam trend menaik. Okay. Sini dah turun sikit lah. Tapi dia sambung balik naik ke atas. Okay. So itu adalah cara general, cara umum untuk kita tengok pergerakan chart. Okay, cara umum. Kita nak tengok mana trend menaik, mana trend menurun, macam tu lebih kurang. So, cara paling mudah. Kalau kita dah nampak dia dah drop, okay, dia dah drop tu. Bila dia drop ni dah mula tak jadi dah lower low. Maksudnya dia punya low tu dah tak, dia tak jadi higher low. Okay, macam ni. Dia sepatutnya low, higher low dan higher low baru dia uptrend kan. Tapi kalau dia dah mula tak ada higher low, dia dah mula dia punya low ni dah hampir sama dengan low yang sebelum itu adalah tanda-tanda dia dah nak mula buat reversal. Okey, dia dah nak mula buat reversal. Okey, itu cara dia lah, salah satu cara untuk kita detect berdasarkan candle. Okey, berdasarkan candle. So cuba kita tengok apa dia nak buat lepas tu. Tak, dia naik lagi. Dia naik sekejap, dia turun balik. So generally dia masih menaik kan. Okay, saya lajukan sikit sampai habis lah. Sampai sini. Okay, sekarang sini adalah ending of uptrend yang sebelum itu kan. Sini dia dah test sikit tapi dia naik balik and then dia dah ada dah
reversal signal dekat situ melalui candle, barulah betul-betul dia buat correction. Sebab generally sistem ni kalau tengok dia memang dah mula dah uptrend sebenarnya. Okay, kalau saya tengok dekat sini, sebab dia dah break dia punya kalau saya tengok weekly kan, kalau saya tengok weekly ni dia lebih senang lah untuk kita tengok. Okay, kita buat dia punya channel macam tu, ni downtrend punya channel lah. Okay, so apa yang menariknya, dia dah break dia punya uptrend punya channel, downtrend punya channel, and then dia dah mula buat uptrend punya channel lah macam tu kan. So ni sini adalah ada risiko sikit lah sebab dia dah break out ke bawah dia punya channel tu kan. So kalau sekiranya harga masuk balik naik ke dalam channel tersebut, maka baru kita boleh cakap harga masih lagi meneruskan kenaikan. Sebab kalau berdasarkan kita punya teori, bukan teori ni, macam praktikal lah untuk candle, dia masih lagi buat higher, macam tu. Dia buat high, dia buat low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Sini masih lagi higher low. Okey. Tapi sekiranya dia bergerak turun ke bawah macam tu, barulah kita boleh expect, barulah kita boleh cakap dia memang dah betul-betul dah habis. Okey. Cumanya sekarang dia baru break dia punya channel, tapi tak nampak lagi yang sistem ni nak drop betul-betul ke bawah. Okey, tak nampak lagi betul-betul dia nak drop ke bawah. Okey. So apa yang kita nak discuss malam ni adalah macam mana cara nak detect benda ni berdasarkan pivot point. Pivot point ni istilah dia macam bombastic kan, dia punya istilah dia kan. Tapi sebenarnya dia hanyalah candlestick je sebenarnya. Candlestick yang kita boleh baca dia sebagai candlestick tertentu lah. Dia macam a group of candle yang berkumpul, and then dia membentuk satu pattern dekat situ yang kita boleh tengok pattern tu sebagai salah satu daripada point yang kita boleh cakap dia dah nak reverse. Okay, sama ada nak reverse naik atau nak reverse turun lah. Okay, sebagai contoh saya tunjuk kat sini. Okay, candlestick pattern ini yang simple. Okay, ini kompleks. Mana yang simple tadi? Ni. Ini adalah simple candle yang kita panggil sebagai pivot point. Dia mesti ada dalam tiga rangkai candlestick, okay, yang berada pada satu-satu tempat. Sekiranya dia ada dua candle menurun, tiba-tiba candle yang ketiga naik dan melepasi ketinggian candle yang pertama sekali, kita panggil sebagai simple candlestick pivot point reversal. Okay, macam ni. Ini adalah reversal up, bullish reversal. Ini adalah reversal down, bearish reversal. Kalau yang kompleks dia ambil 4 candle lah. Okay, 4 atau lebih lah. Biasanya 4 pun dah okay. Maksudnya dia dah break 2 candle yang drop sebelum dia, dan ketinggian candle yang latest lebih tinggi daripada 2 candle sebelum itu. Itu kita consider sebagai kompleks. Okay. Macam yang ni kompleks lah. Yang ni sepatutnya simple. Ni sebab dia ambil 2 candle, ini consider kompleks. Ya, ini pun sebab dia ambil 2 candle macam ni, dia consider sebagai kompleks lah. Kalau simple dekat sini, dia yang simple tu lebih awal detect lah berbanding dengan yang kompleks. Tapi basically function dia sama je. Dia nak detect dekat mana berlakunya reversal. Okay, sebagai contoh, kita tengok dekat sini kan. Kita nak tengok dekat mana dia punya reversal tu. Kalau macam ni, reversal up. Kalau ni tak ada. Kalau kat sini tak ada reversal. Dekat sini baru ada reversal. Maksudnya dia ada satu candle yang dekat bawah, satu candle dekat sini, tiba-tiba ada satu candle yang naik tinggi melepasi 2 candle yang dekat sini. So ini adalah satu daripada pivot point low. Okay, ni pivot low. Sini pivot high. Sini pivot low, ni pivot high. Pivot low, pivot high. Dia macam mana saya nak cakap? Dia agak kompleks sikit lah. Okay, dia agak kompleks sikit. Tapi dia lebih detail untuk kita gunakan. Ya, macam tu. Macam mana nak cakap? Kalau tengok weekly mungkin lebih nampak lah kot. Okay, macam ni. Bila harga dah drop macam ni, dia ada satu pivot. Okay, ini adalah pivot low. And then, sini ada pivot high.
Pivot low untuk harga buat reversal up. Okay. Untuk pivot high adalah untuk harga buat reversal down. Macam ni pivot low, pivot high, pivot low, pivot high. Nah, dibuat balik pivot low, ada pivot high dekat situ kan. So every pivot ni dia significant. Macam mana saya nak cakap ni, nak bagi faham kan. Tapi at least boleh faham lah sikit-sikit kan. Ini macam tu. Payah pula dia guna bulatan ni kan, eclipse ni. Sekejap saya buang ni. Dia memerlukan praktis lah sebenarnya. Kena praktis dan kena rajin tengok. Okay, kena rajin tengok. Okay, sini ada pivot, sini ada pivot. Okay, sini ada pivot, sini ada pivot, sini ada pivot. Sini. Okay, sini tak nampak sangat. Ni pivot low. Sini ada pivot tapi dia tak clear sangat. Sini ada pivot yang besar, pivot low. Actually yang ni pivot high sebab dia dah break ini. Dia dah break dua candle yang sebelum dia. Okay, dia dah break dua candle sebelum dia, memang pivot high lah. Kalau pivot high maksudnya dia akan drop ke bawah. Kalau pivot low dia akan naik ke atas. Okay, sebenarnya yang pivot ni sebenarnya saya dah kaji sebelum ni. Baru-baru ni je lah kan saya dah buat kajian. Dan semalam saya dah buat satu indikator untuk saya detect pivot ni dengan lebih cepat. Cumanya indikator ni sebab bila kita pasang algoritma tu dia tak distinguish between high low. Nanti saya tunjuk lah kan, nanti boleh tuan-puan boleh nampak dengan lebih jelas lah. Okay, so sebelum saya tunjuk indikator tu, kita tengok yang ni dulu kan. Dari sini pun kita dah nampak dah. So apabila ada pivot, apabila ada pivot, dia adalah sebagai reversal signal lah. Itu cara yang lebih mudah untuk kita detect berlakunya reversal. Sebagai contoh sekarang, sebagai contoh sekarang. Ada tak signifikan mana-mana candle yang ada kat sini? Tak ada. Okay, let's say kalau tiba-tiba Systech ada buat satu, mungkin dia drop dulu, dia drop ke bawah, tiba-tiba dia naik lagi tinggi. So ketinggian candle yang latest ni melebihi ketinggian candle yang dua sebelum itu. So kita boleh expect ini adalah pivot low. So kalau ini adalah pivot low, maksudnya dia akan naik lagi. Maksudnya dia akan naik lagi. Kalau belum ada pivot low dekat situ, dia akan sambung drop ke bawah. Topik ni agak kompleks lah kalau sekiranya tuan-puan baru kan, baru nak belajar dan sebagainya, dia memang agak kompleks. Macam itulah, dia agak kompleks. So kena belajar betul-betul. Untuk lebih detail memang saya akan discuss lebih detail dalam saya punya group lah. Bukan group yang inilah, bukan group yang free ni kan. Dalam group student lah. Group student tu lebih detail lah saya ajar. So untuk memudahkan saya punya cara untuk baca dekat mana adanya early reversal signal, saya dah buat satu indikator. Saya dah buat satu indikator yang saya namakan sebagai candle reversal signal. Indikator ni dia detect macam ni. Dia tak detect lah setiap pivot tu kan. Saya punya macam gatal ke saya punya mulut, tiba-tiba rasa gatal pula. Syarat dia adalah untuk indikator tu dia detect, so indikator tu dia detect candle yang latest yang lebih tinggi daripada dua previous candle, tapi di sini saya averagekan. Averagekan ni dia nak bagi dia lagi smooth lah sebenarnya. So apa yang berlaku adalah, saya lukis sikit lah kat sini. Dia contoh macam ni. Kalau let's say ada dua candle yang drop. So ada dua candle yang drop. Candle kena merah lah. So ada dua candle yang drop. And then ada satu lagi candle tiba-tiba dia buat doji kan. Tiba-tiba dia buat doji, dia turun bawah. Saya minum air sikit.
Okey, sebelum saya teruskan, ahli group okey tak? Kok ada soalan ke apa? Dekat Facebook okey tak, tuan-puan? Saya nak buat candid sikit. Saya tempel kat sini. Okey. Okay, dia macam ni je. Saya lukis balik ya. So katakan ada satu candle drop. And then dia buat satu doji. Okay, dia buat satu doji. Tiba-tiba ada satu candle dia buka dekat sini dan dia buat kenaikan yang tinggi. Okay. So saya punya indikator tu dia akan detect yang ni. Apabila price yang ini, price candle ni dah melepasi ketinggian yang ini tambah yang ini bahagi 2. Okay, ini tambah ni bahagi 2. So dia akan jadi average lah, lebih kurang lah macam tu kan. Tapi dia ada lagi lah, dia punya adalah serba sedikit lah calculation yang saya buat kat situ. So basically apabila ketinggian candle ini dah melepasi 2 candle sebelumnya, okay, macam kita bincang tadi lah yang pivot tu kan, dia akan keluarlah satu segitiga. Okay, dia akan keluarlah satu segitiga yang warna putih. Kalau dekat bawah, kalau dia pivot low lah kita panggil kan, pivot low. Kalau sekiranya dia di sebaliknya, contoh macam dia dah naik-naik and then dia ada doji pula kat situ and then dia buat satu penurunan. Dan penurunan ni lebih rendah daripada kedua-dua yang high ataupun low lah dekat sini, low ni kan. So akan munculkan satu segitiga merah kat situ. So dia akan menunjukkan dia akan drop lagi. Yang ni dia menunjukkan dia akan naik lagi. Okey, kalau saya tunjuk dekat chart ni mungkin tuan-puan dah nampak lah. Okey, macam ni. Low. So ada satu pivot point dekat situ. So pivot point yang baru ni, ini tak jadi lah macam ni. Okey, pivot point ni dia berdasarkan candle. So dia lebih tepat lah. Okay? Sebab candle tu yang menentukan adakah dia dah reverse ataupun belum. So candle ini menunjukkan dah confirm ada reversal dekat tu. Selagi mana dia ada arrow yang warna putih tu, kita dah tahulah maksudnya dia akan ada higher high. Okay, selagi mana dia ada higher high, selagi itulah kita boleh ride the trend lah maksudnya. Okay, itu salah satu cara lah. Walaupun kita kena ingat lah dalam keadaan uptrend, dia bukanlah terus menerus naik sebagai uptrend. Dia akan bergerak dalam zigzag kan. Dia akan bergerak dalam zigzag. Mana saya punya tu? Ni conteng-conteng tadi tu. Ni. Okay. Dia akan bergerak dalam bentuk zigzag. So macam tu lah lebih kurang. Dia buat zigzag. Okay. Yang zigzag ni. Cuma dekat sini lah. Okay. Kalau tengok dekat sini, dia dah mula menunjukkan yang dah ada kekuatan bearish lah dekat situ. Okay. Kekuatan bearish ni kalau sekiranya dia meneruskan lagi kekuatan bearish ni, so maksudnya trend dah mula nak habis lah. Okay. Kita boleh cakap trend dah mula nak habis. So kena tanda lah kat sini area ni. So sini kita expect sebagai support lah. Okay. Kalau support ni break, so dia akan turun lagi bawah. Macam tu lah lebih kurang. Okay, saya tarik sikit ni atas ke. Support ni banyak cara nak guna. Boleh gunakan gun pun boleh kan. Gun. Okay. Ni. So untuk ahli group, at least faham tak sedikit. So far okay. Okay. So indikator ni untuk group indikator memang saya akan bagi nanti. Tapi saya nak finalizekan dulu. Saya akan boleh guna semua time frame. Ini saya tunjuk dekat weekly ni sebab sistem ni weekly candle baru dia cantik. Daily candle dia tak berapa cantik sangat sebab saya tunjuk. Tapi okey je, boleh je baca kan. Dia ada je sebenarnya. Dari sini yang kita tunjuk tadi tu kan. Contoh yang macam saya buat tadi, dia breakdown trend line tu. Ini dia punya downtrend line dia. Dia dah break tu kan, dia punya downtrend line tu.
Sebenarnya yang pivot point tu lagi awal lah sebenarnya. Pivot point dah detect lebih awal dah. Yang ni kan. So ini dah menunjukkan dia dah mula uptrend lah. Okay. Tapi dalam perjalanan tu dia adalah naik turun sikit kan. Tapi at least kita ada guide lah. Kita dah nampak lah sebenarnya. Okay. Dekat sini nampak dia lebih kepada sideway lah. Lebih kepada sideway, dia drop. Nah, ada sikit dia cuba nak test. So sini dia cuba nak buat pivot. Tapi pivot high dia lebih kuat. Okay. Pivot low dia tak kuat sangat. Okay. Macam tu. So kan mungkin lah tuan-puan first time dengar kan istilah pivot tu kan. Dia tak ada apa sangat. Dia adalah candle. Cuma dia lebih spesifik lah nama dia. Dia kalau pivot ni kalau saya tak silap macam answer apa ni? Pivot Kalau kita buka pintu kan, pintu contoh macam pintu ni kan. Okay, macam pintu macam ni. Pintu tu kan. So yang ni kot kan. Betul ke saya punya istilah tu? Dia punya tu. Itu pivot lah kan. Ini fulcrum. Entah lebih kurang lah pivot. Mungkin dia punya angle of reversal tu kalau kot istilah dia. Tapi yang saya faham ni adalah point of reversal lah. Maksudnya tempat dekat mana dia nak buat reversal lah. Macam tu kan. Okay. Okay. So setakat ni okay tak? Boleh faham tak? Rakan-rakan dekat Facebook okay tak? Boleh faham? Saya nampak komen banyak tapi bila saya buka dia tak keluar habis. Dia cuma keluar yang awal-awal tu je. Saya pun tak sure macam mana je. Saya cuba refresh. Kod dia boleh load. Kalau ada hammer kita akan buat. Hammer salah satulah. Okay, baru saya boleh baca dia punya ni. Komen. Boleh komen counter. Minta maaf malam ni kita tak komen counter. Dalam group ni saya tak delete lah live ni malam ni. That's why saya buat dalam group. Kalau saya buat dekat Facebook sebab saya kan ada bagi tahu awal-awal dulu. Sesi-sesi live kalau topik yang detail saya akan delete. Tapi bila saya fikir balik rugi pula kan kalau delete nanti orang lain tak boleh tengok. So saya buat dalam group. At least dalam group ni dia stay kat dalam group. So dia tak keluar daripada group ni. Kompleks sikit untuk beginner, yes. Memang kompleks sikit. So kena mahirkan dulu tentang candlestick. So macam mana candlestick tu terbentuk. Actually simple je nak faham tentang candlestick ni. Dia macam ni. Saya tunjuk cara paling simple untuk tuan-puan faham candlestick. Dia macam ni. Okay, katakan kita ambil counter JCY kan. Okay, saya ambil counter JCY. So JCY buka pada jam 9 pagi. Okay, dekat sini jam 9 pagi kan. Harga dia 740. Okay, dia buka kat situ. So ini adalah open. Okay, itu adalah open untuk candlestick JCY. So dia punya low, titik paling rendah JCY adalah pada harga 735. So ini dia punya low. So kita dah plot dah satu kat sini. Belum plot lagi, kita tanda dulu. So mana dia punya highest point? Sinilah dia punya highest point. Ini lebih tinggi daripada yang ni. So ini dia punya high dia. Okay. Dia mana dia punya close? Close pukul 5. Okay, pukul 5 close. So apa candle yang berlaku kita kena tengok. Kalau open lebih besar daripada close, automatic candle dia akan jadi bullish lah. Okay. Dia akan jadi bullish candle. Kalau close lebih besar, bukan lebih besar. Kalau close lebih rendah, okay. Close sekejap. Open, saya terbalik pula. Sekejap Kalau close lebih tinggi daripada open, okay, dia akan jadi bullish. Saya tulis BULL je lah. Kalau close lebih rendah daripada open, dia akan jadi bearish. Okay, dia akan jadi bearish. Macam tu. So, kalau kita tengok JCY kan, JCY dia punya close ni lebih tinggi daripada open. Open dekat sini, close dekat sini. So, kita boleh sambungkan dia punya badan dia lah. Okay. So, kita sambung je dia punya badan dia. So, kita plot dia punya low dekat bawah ni.
Okay, and then ini dia punya high dia, kita tarik je lah ke atas tu sampai situ. So ini adalah badan dia. Macam tu je. Itu adalah candle sehari untuk JCY. Kalau candle setengah hari, kita bahagi dua. Candle setengah hari, maksudnya sini high, ni paling high dia, ini paling low dia. So dari sini dia drop bawah sikit and then dia close dekat sini. Okay, dia close dekat situ, sini high dia lah. Itu candle setengah hari untuk JCY. So maksudnya high dekat situ, close pun dekat situ, low dekat bawah ni and then open dekat situ. And then yang setengah hari yang second pula, okay, open dia dekat atas. Okay, open dia dekat atas. So bila open dekat atas, close kat bawah, automatic dia jadi merah lah. Okay, open dia dekat sini, so close dia dekat sini. So kita dah boleh buat dah macam tu lebih kurang. Okay, dia ada toncik atas sikit. Okay, macam serabut pula. Okay, open kat situ, close kat bawah tu, and then dia ada toncik kat atas sikit. So dia jadi merah. So maksudnya dari jam 9 sampai 12.30 ini candle dia. Dari jam 2.30 sampai pukul 5 ini candle dia. So kita nampak dia macam nak cakap lebih kurang macam ni lah. Saya kena letak merah ni. Kenapa dia tak jadi merah? Okay. Itu lebih kurang. Itu untuk kalau sekiranya kita ambil dua fasa lah, pagi dan petang, dia jadi macam ni. Okay. Ni sesi pagi dia, ni sesi petang dia. So kalau macam ni, dia ada possibility sama ada kita kena tengok next candle lah, candle yang ketiga dia nak buat apa. Baru kita boleh nampak pivot point dia macam mana. Macam tu lah lebih kurang kan. Kalau ada hammer, kita kira akan buat reversal tak? Hammer lah salah satu lah. Dia ada beberapa candle reversal. Nanti saya akan ajar lebih detail dalam grup ahli lah. Okay, untuk ahli-ahli grup nanti saya akan ajar. Saya akan buat satu sesi khas untuk ahli-ahli grup. Kita discuss lebih detail dan kita tengok dekat mana reversal candle. Walaupun dia single candle pun dia adalah reversal yang kuat, ataupun dia double candle ataupun triple candle macam kita dah discuss tadi. Kita nak tengok dekat mana dia signifikan. Kalau dia duduk kat bawah, apa dia punya signifikan dia. Kalau dia duduk kat atas, kalau dia duduk kat tengah, apa dia punya signifikan dia. Macam itulah kan. Okay. Tapi untuk ahli grup, saya punya ahli, bukan grup Facebook ni lah. Untuk saya punya grup ahli, grup online coaching saya lah. Okay. Kita tengok balik yang ini. Macam ni. Ini contoh sistek lah kan. Okay. Berpeluh juga nak faham, tak apa. Memang kalau belajar memang macam itulah. Kalau kita dah tahu semua, tak perlu belajar kan. Kita belajar ni sebab kita tak tahu. Okay, macam contoh bintai. Bintai pun ada pivot. Sebelum dia naik tu kan, dia dah buat pivot lah. Okay, dia dah buat pivot and then dah ada signal lah kan, buat pivot. Okay, pivot high, pivot low. Ni. Sini adalah pivot, ni pivot high dia lah. That's why dia drop. And then dia buat pivot balik. Dia naik lagi. Buat pivot, pivot high, pivot low, pivot high, pivot low, macam tu lah. Okay. Okay, so okay, ahli group okay tak? Ahli group indicator? Ahli group indicator okay tak? Sebab indikator ni saya akan bagi hanya untuk ahli group indicator sahaja. Okay. Okay, ada soalan? Saya buka untuk sesi soal jawab. Kejap lagi saya nak keluar ni. Pukul 10.30 saya ada janji ni orang. Faham? Okay. Okay. Okay lah, kalau tak ada soalan. Nanti candle mana kena enter. Okay, kalau nak enter kan, kita kena tengok trend dulu. Adakah trend dia dah habis? Dia punya general trend dia. Kalau general trend dia baru je habis kan, contoh macam saya tunjuk dekat sistek tadi, macam tu. Sistek tadi. Okay, ni sistek. Okay, macam yang awal-awal tadi lah kan, macam ni. Ini adalah dia punya downtrend line. Okay, tiba-tiba dia dah break downtrend line tu kan. Tapi
sebelum dia break down trend line yang ini, itu dah lambat sikit kan. Kita boleh nampak yang peringkat awal ni, adakah dia dah mula buat uptrend. Okay. Kalau macam ni dia downtrend, sebab apa? Sebab dari segi lukisan trend pun, ya, kalau saya buat macam ni, dari segi lukisan trend pun kita tak boleh nak pelok dia naik ke atas sebab dia memang menurun dan menurun dan menurun dan dia memang kita dah boleh cakap ini memang downtrend betul lah ni. Okey, tiba-tiba dia naik. Yang tiba-tiba itulah kita boleh cakap dia dah mula buat reversal. Okey, dia dah mula buat reversal. So yang tiba-tiba ni lah yang dekat sini. So itulah kita boleh cakap dekat situlah pivot point yang paling strong reversal lah. Okay. Dia tak semestinya ada hammer sebiji baru kita boleh cakap oh reversal, tak juga. Tak semestinya kena ada morning star yang begitu skema sekali pun, tak juga. So basically kita kena tengok generally apa yang sedang berlaku lah. Okay. Macam sekarang kan. Okay, saya cuba buat. Dari atas kita plot. Kita plot. Macam mana tu? So sekarang ni dia nak buat apa? Nak cakap dia nak drop pun tak juga sebab dia duk bermain dekat sideways je kan. Dia bermain dekat apa ni? Dia punya support tu kan. Sini dia buat low. Tapi sini dia buat samalah, tapi ini lagi low kan. Kalau saya tarik ni, ini low, ini higher low. So dia dah tak jadi downtrend dah kat sini. Okey, maksudnya kalau sekiranya dia naik lagi, okey. Dia naik lagi macam tu. Sini dah habis dah lah dia punya downtrend ni. Okey. Kita boleh buat macam tu lah lebih kurang. Kalau saya masukkan dia punya channel, saya suka guna channel. Mungkin orang lain lah dia punya style kan. Okey, maksudnya dia dah break dia punya upper channel. Dia dah mungkin nak buat reversal lah kat bahagian ni. Kita tak tahulah kan. Kena confirmation lah. Macam mana nak confirm, tunggulah dia punya pivot point tu. Okay. Kalau candle sebelah petang nampak macam pivot bullish, tanda boleh naik ke tak? Boleh. Kena comparekan platform dengan chart. Kita kena letak sekali platform dengan chart. Kita tengok sama-sama. Okay. Kalau macam ni. GCY. Saya tengok GCY lah. Kita tengok GCY. Dah nak pukul 10.30 ni. Sekejap Sekejap lagi saya habis. Saya nak keluar kejap lagi. Okey, macam JCY kan. Ini sehari lah. Kalau kita ambil yang 4 hourly tadi, macam saya tunjuk tadi lah. Ingat tak yang tadi tu? Yang lukisan ni. Yang ni. Okey. Sama tak dengan yang dekat chart ni? Sama kan? Lebih kurang lah kan? Okey. So, dia buat macam ni. Ni. Ada toncik sikit. Toncik sikit lah dia buat tadi. Okay. So, JCY dia buat pivot high. Okay, nampak obviously dia buat pivot high dekat situ. Tak tahulah tuan-puan nampak ke tak. Ini adalah pivot high dia. Okay. Nampak tak? Ketinggian ini dah mengatasi 2 ketinggian candle sebelum itu. Ini pivot high. Okay, untuk JCY. Walaupun dia merah, tapi dia masih lagi dalam keadaan dia nak naik lagi. Macam itulah lebih kurang kan. Okay. So high chances sama ada dia nak sambung kenaikan atau dia buat sideways, tapi saya nampak ni macam dia nak sambung lagi lah. Okay. Kira ini yang 4 hourly lah. Okay. Kalau nak lebih detail kita tengok lagi kecil candle dia. Okay. Lagi kecil candle yang kita pakai lebih detail lah, kita boleh nampak kan. Cuma kalau kecil sangat kadang pening juga. Ni kalau kecil sangat ni dah ada pivot low dah kat sini. So dia akan drop dulu buat sementara temporary retracement sebelum dia sambung naik lagi. Guna for hourly pun dah okey dah sebenarnya. Okay. Even daily pun dah ada pivot high dah. Pivot low. Okay. Pivot low untuk naik, pivot high untuk drop. Tapi saya pun tak biasa sangat guna istilah pivot ni kan. Kita akan guna istilah reversal candle lah sebenarnya. Kalau tak ingat nama reversal candle tak ada masalah. Yang penting kita tahu candle tu reversal lah. Okay. Dia ada ciri-ciri dia nak buat reversal tu, dia buat reversal lah. Okay. Okay, saya ingat macam sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Semoga perkongsian pada
ada ada ahli group baru masuk, kita dah habis dah. Selamat datang Tuan Zul, kita dah nak habis dah. Okey, kita dah nak habis dah. Okay, kalau ada salah silap saya minta maaf. Untuk ahli group saya ada rekod juga, nanti saya akan share balik lah. Okay, kita share balik. Tapi boleh juga tengok dekat group Facebook ni. Okay, boleh tengok dekat group Facebook ni. Memang saya kekalkan dalam group ni. Kalau boleh jangan share keluar lah. Okay, untuk kita sahaja. Okay, so sampai di situ dahulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi akan datang. Nanti saya akan buat sesi diskusi counter-counter. Masa tu kalau tuan-puan nak tanya counter, insyaAllah kita akan go detail lah satu-satu lah. Mana yang sempat lah kan. Macam biasalah. Okay, sampai situ dahulu. Sekali lagi, saya ucapkan tahniah. Terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. And then kalau ada salah silap, saya minta maaf. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.